Dibuang keluarga, ke mana harus pergi? Kita kupas dalam PM Tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi dalam program PM Tepi. Di sebelah kiri saya ni tak lain dan tak bukan warga kerja Lembaga Zakat Selangor, staf SSU, Cik Ali atau Ustaz Ali. Dan di sebelah kanan saya, yang ni warga net, kawan saya, kawan satu sukan sepak takraw, Cik Hafiz atau Ustaz Hafiz Maslan. Cik je lah, ilmu kurang. Okey. Baik, sebelum kita nak mulakan program ni, mungkin saya nak minta perkenalkan diri dululah. Yang di sebelah kiri saya ni Ustaz Ali, berapa lama bertugas dengan Lembaga Zakat Selangor, sekarang di bahagian mana, lepas tu pengalaman kerja, boleh cuba sedikit terangkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ali Ahmad. Saya lebih selesa orang panggil saya Ali je lah. Ali ke Encik Ali ke, kalau asnaf berdepan saya tak kisah mana yang selesa. Mana Ali boleh, ada yang adik boleh kan. Bukan Ali Ali Quran bukanlah. Ali Quran. Bukan Abbas. Mana selesa lah. Kalau asnaf ni kalau boleh saya tak nak wujudkan ada barrier. Mana selesa kan. Sebab kadang-kadang asnaf ni kalau nak panggil ustaz ke encik, dia takut, dia macam segan kan. Kerana nak mencerita masalah dia macam ada satu barrier pula, ada satu yang menghalang kan. Dia terpulang kan. Jadi saya berkhidmat di LZS ni masuk pada tahun 2011 sebagai pegawai kaunter setahun. Kemudian 7 tahun saya sebagai pegawai agihan zakat. Maknanya kerja-kerja kami di lapangan 7 tahun di lapangan lah. Saya telah pertama di daerah Hulu Selangor, itu di kawasan desa lah, ataupun kawasan kampung. Kemudian di Subang dan kemudian 4 tahun saya berkhidmat sebagai skot Saidina Umar lah, yang bertempat di HQ sekarang, headquarters sekarang lah. Ya, dan telah 4 tahun lah. So lebih kurang tak terlalu lama, taklah baru sangat. Lebih kurang 12 tahun lah. Okey, itu lama lah kot. Hafiz saya dia sebab ni kita orang ni pun barulah kenal. Saya kenal Hafiz selama 6 hari. Boleh kita berkawan sampai macam bertahun-tahun lah macam ni lah. InsyaAllah kita boleh bersahabat lah sampai bila-bila. Saya baru kenalan dengan ni Ali ni. Ceritakan sikit latar belakang pengalaman kerja. Dengarnya dah lama dekat MAIS ke JAIS ke apa? Cubalah terangkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafiz bin Maslan. Kini saya bertugas sebagai eksekutif pembangunan pelatih di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ihsan. Alamak, wanita. Baitul Ihsan. Dekat mana Sat? Baitul Ihsan di Sabak Bernam. Jauh. Belum pernah sampai kot. Kalau di Shah Alam 2-3 jam kat Sat. Tegak tu. Boleh lah ni apa? Belum sampai. Boleh lah jamak. Jamak. Kerana kalau esok siap highway baru tu, mungkin sekejap lah kita boleh sampai. Highway tu tak pasti dah sampai ke Batu Ihsan dia tak. Maybe sampai Tenggarang kot dulu kot. Mungkin on the way sampai kot Batu Ihsan tu nanti. Berapa lama dah bertugas? Kalau di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ihsan ni, saya bertugas pada tahun 2015. Saya tak ingat bulan berapa. Saya rasa dalam bulan 5 lah. Tapi sebelum tu saya ada bertugas di tempat-tempat lain lah. Dah berapa tahun sebenarnya dengan kalau dengan MAIS cerita terus tempoh dulu lah tempoh berkhidmat dengan MAIS saya bertugas dengan MAIS bermula pada tahun 2002. 2002. Tak sedar punya dah lama juga tu sebenarnya. Lama. Boleh lah. Okey. Kita nak kata hebat tak lah. Pengalaman sikit ada lah. Jadi kita boleh share-kan lah. 2002 saya mendapat tawaran berkhidmat di Jabatan Agama Islam Selangor. JAIS. MAIS dengan JAIS tak sama ke? MAIS dan JAIS pada tahun 2001 ke 2005 tu di bawah satu bumbung lah. Saya di offer berkhidmat lantikan daripada MAIS bertugas di Pejabat Agama Islam Kuala Kubu pada tahun 2002 tersebut. Di unit
pengurusan dakwah sebagai pembantu hal ehwal Islam. Okey. Sebab tu memang Maiz dan Jaiz sekali lah, sebumbung lah. Okey, dalam tempoh Berapa tahun? sampai 2005. Dengar-dengar kata ada Maiz dia nak berhentikan, saya pun risau lah masa tu. Saya mohon lah. Okey. Rupanya dia orang nak split pengurusan dan pentadbiran. Okey. Saya pun try lah mohon jawatan. Okey. Mohon jawatan, try je sebenarnya. Sebab dalam permohonan jawatan tu memang dia open untuk kaki tangan Maiz lah. Saya rasa semuanya hebat-hebat ni, saya kata. Tak apa, saya pun try je lah. Try. Alhamdulillah dapat. Oh, dapat. Dapat. Alhamdulillah rezeki naik up sikit lah. Okey. Jadi Masa tu penolong Maiz lah. pegawai. Maiz lah. Masa tu Maiz lagi. Maiz yang buka Okey. jawatan tu. Okey. Masa tu Maiz 2005 tu dia nak pisah. Okey. Dia nak pisah. Jadi alhamdulillah saya dapat. Saya try je. Saya ingat saya pergi interview hari Jumaat. Dan saya orang yang kedua terakhir pada hari Jumaat tu. Saya tengok semua hebat-hebat yang datang ni. Lepas tu dapat. Tengok tak sangka rezeki dia dapat pula rupanya. Okey. Jadi 2005 tu saya masih lagi ditempatkan rupanya di Kuala Lumpur. Pejabat Agama Islam Kuala Lumpur, tapi bertukar unit. Okey. Tapi unit tu di bawah Maiz lah. Maiz masa tu dia menumpang di Pejabat Agama di unit MAL. Okey, harta. Unit harta yang menguruskan. Masa tu dia lebih fokus kepada macam wakaf lah. Dia masih lagi tak menguruskan macam faraid, macam wasiat dia tak uruskan lagi. Tapi secara tak langsung dia cuma membantu ibu pejabat kalau perlukan bantuan. Okey. Untuk daerah kita uruskan harta, mal. Wakaf Okey, lah. okey, Saham okey, wakaf, orang nak wakaf tanah, wakaf rumah ke wakaf duit, macam tu lah. Sampai 2015 baru masuk. Belum lagi. belum Ada lagi. lagi cerita-cerita sikit. Sehinggalah 2010 saya dengar ada kekosongan di Sabak Benam. Jadi kita ni hati terasa nak balik lah. Kebetulan pula masa tu orang Sabak Benam. Okey. Kebetulan pula masa tu kita kahwin, rezeki jodoh kita pada 2009. Jadi wife ni macam teringin nak balik kot. Anak first pula. Jadi try je lah mohon. Hujung 2009 try mohon. Lepas tu dapat diluluskan oleh HR lah, HR Maiz. Berpindah ke Sabak Benam 2010. Tapi bertukar unit pula. Unit. Unit yang agak mencabar sikit lah. Unit apa? Unit mu'alaf. Unit mu'alaf di daerah. Okey. Unit mu'alaf di daerah tu memang ada kekosongan pegawai lah. Jadi saya try mohon, alhamdulillah rezeki. Saya baliklah ke Sabak. Dalam tempoh tu, dah lebih kurang nak dekat 2 tahun. Rasa macam nak hampir 2 tahun. Maiz ada buat reshuffle lagi. Saya pergi pula ke Kuala Selangor. 2012. Banyak tukar. Tapi masih unit mu'alaf. Selepas tu macam-macam lah cabaran lah unit mu'alaf ni kan. Okey. Macam-macam cabaran. Lepas tu kita try mohon balik ke Pejabat Agama ataupun Baitul Ihsan. Memang kita tahu Baitul Ihsan tu bawah Maiz. Jadi saya pun try. Mungkin disebabkan saya ni dah pernah berkhidmat di Pejabat Agama. Bila saya ada buat 2 pilihan, dia campak saya kat Baitul Ihsan daripada 2015 sampailah sekarang. Cabaran yang dekat Baitul Ihsan tu apa? Cabaran di Baitul Ihsan Dia ni. buat apa di Baitul Ihsan? Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ihsan ni dia sebuah pusat yang menguruskan golongan-golongan wanita ataupun remaja yang mempunyai masalah sosial. Peringkat umur berapa? Semuda 13 tahun dan kita tak ada taruh limit. Oh ya ke? Dan pernah ada umur 60 tahun. Umur 60 tahun. 60 tahun boleh je. Ada. Ada 60 tahun. Okey, maknanya dia punya kes tu mesti masuk kes polis. Tak semestinya. Macam mana cara nak masuk kat tempat tu? Okey, saya cerita dulu. Okey. Baitul Ihsan ni secara ringkasan yang mudah kita faham. Okey. Okey, Baitul Ihsan ni memang tempat yang sesuai untuk golongan remaja atau wanita yang mempunyai masalah sosial dan juga akidah lah. Okey. Berumur seminimum 13 tahun dan ke atas. Kita ada 2 kategori. Yang dibenarkan masuk di pusat. Sukarela dan juga perintah mahkamah. Yang macam tadi cakap tu lah. Sukarela ni Sukarela nak masuk? mungkin Tapi pada rela. permulaannya dia mungkin paksa rela lah. Dia lebih kepada kalau remaja tu keluarga macam paksa rela lah mula-mula. Tapi bila pelatih tu, kita panggil dia pelatih dia masuk Baitul Ihsan tu. Oh, pelatih. Kita tak panggil pelajar.
Okey. Remaja Walaupun- ataupun wanita yang masuk di Baitul Ihsan, kita gunakan istilah pelatih. Pelatih. Baru tahu. Kita cuba bantu dia. Sebenarnya pusat tu adalah pusat pemulihan. Kita cuba bantu dia agar tak kembali lah kepada gejala-gejala yang mereka telah lakukan lah. Okey, contohnya apa? Pelacuran, Ya saya, antaranya itulah pelacuran. Pelacuran, dadah. sebenarnya bukanlah kami punya bidang sebenarnya. Okey. Kalau nak kata dadah tu kita ada pusat lain yang di bawah MAIS, itu Baitul Islah lah. Baitul Islah. Baitul Islah di Hulu Yang. Okey. Kami lebih kepada, kalau itu kita tak ada kepakaran. Jadi kalau dadah tu kita akan channelkan ke pusat yang lebih sesuai lah. Berarti Islah di Serenda. Ya, betul. Ya. Itu pun di bawah MAIS tu. Di bawah MAIS. Ya. Ada berapa orang pelatih kat dalam tu? Untuk buat masa ni sekarang dah 30 lebih ke atas lah. 30 lebih kat atas. Tapi sebelum PKP dulu memang sikit sangat lah. Tapi selepas PKP ni ramai ni permintaan sebenarnya. Ini pun ada tunggu lebih daripada 10 nak masukkan. Okey. Kalau kata macam contoh, paksa rela, nanti Ali sekejap nanti saya akan tanya balik Ali. Tengah syok ni. Dia tengah syok. Tengahnya. Okey. Bila maknanya macam paksa rela tu, contoh si ayah ni dia tahu anak dia ni Macam tak sedap pula paksa rela. ya, Sukarela lah kita English. Sukarela. Okey. Si ayah ni dia tahu anak dia contoh jadi pelacur lah kan. Contohlah dia Dia tahu menghancurkan diri. Okey. Jadi si ayah ni datang ke Baitul Ihsan. Saya nak hantar anak saya dekat sini. Boleh ke macam tu? Dia walk in tak ada. Tak ada. Walk in kita terus datang bawa tak adalah. Kita nak masuk pusat ni kena ada prosedur. Okey. Ada prosedurnya lah. Sebelum nak masuk memang ada dokumen-dokumen yang kita minta pemohon isi lah. Macam borang-borang kemasukan. Memang kena ada buat rekod polis dengan sukarela hati lah. Maksudnya rekod polis tu bukan apa. Rekod polis yang menyatakan dia suka rela masuk di pusat kami. Jadi kita tak adalah nak tuduh memaksa dia pula, tak ada. Jadi Untuk yang sukarela ni ada dikenakan bayaran apa-apa tak? Setakat ini kita memang tak dikenakan bayaran. Alhamdulillah. Bajet memang daripada zakat. Yelah, sebab dia bawa Asnaf Recoop. Di bawah Asnaf Recoop. Recoop ni apa maksudnya? Recoop orang yang terbelenggu Ya, dengan terbelenggu kejahatan dengan dirinya. Ya, macam-macam lah. Gejala-gejala sosial semua tu. Okey. Itulah terbelenggu. Jadi kita guna peruntukan tu itu lah. orang maknanya sekarang ni pelatih ni diorang ni mesti setahun duduk dekat Selangor ke? Sebab kalau syarat untuk nak mohon zakat dia mesti setahun duduk dekat Selangor. Okey, tapi kalau macam yang pelatih ni contohlah dia daripada Johor, dia boleh ke masuk? Okey, boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Tapi keutamaan sebenarnya pusat perlindungan wanita Baitul Ihsan ni memang khusus untuk Selangor. Tetapi jika kalau ada luar daripada Selangor, ada prosedur lain yang perlu dia ikutlah. Okey. Kalau luar daripada Selangor, dia kena dapatkan kelulusan khas daripada Setiausaha MAIS. Kena buat permohonan lah, permohonan secara bertulis. Dan kita pun sebenarnya ada berkolaborasi dengan Maidam. Majlis Agama Islam Terengganu. Adat Melayu Terengganu. Terengganu. Maidam. Memang di sana jika hakim putuskan masuk pusat, dia akan masuk ke tempat kami lah biasanya. Itu perintah mahkamah lah. Okey. Macam agak mustahil lah kot kalau sukarela dia orang nak atas sini. Tapi jarang-jarang ada lah. Dulu pernah ada juga daripada macam Kelantan, dia sukarela. Itu keluarga sendiri berurusan terus dengan Maknanya MAIS. sekarang ni pelatih yang ada kat dalam tu kes dia orang adalah kes pelacuran. Tak juga banyak. Itu antaranya, tapi yang paling banyak biasanya hamil wanita. Okey. Yang tak dengar cakap mak bapak pun ya. Lari rumah. Itu antara-antaranya. Tapi hamil wanita pun boleh tahan lah. Ramai. Jadi Ustaz, bagi gadis-gadis mana yang ada tengah hamil ni, boleh ke dia tak tahu mana pergi, kena buang keluarga, dia boleh terus pergi Baitul Ihsan? Boleh. Masuk secara sukarela. Tapi sebelum tu dan sebaiknya hubungi dulu pihak kami lah. Sebab takkanlah main datang je kan. Jadi perlu buat persiapan persediaan. Okey. Ni Ali, dalam dia punya Hafiz punya
punya cerita tadi tu kan. Kalau dekat zakat SSU sendiri kan, boleh terangkan kot SSU ni apa benda tu Oh, ada. Saidina Umar. Okey. Ada tak berhadapan dengan kes-kes yang macam ni? Ada. Memang Ada. Molek nak sangat kata lah. sikit cerita. segelintir lah. Saya tak boleh kata semua, tapi ada sikit lah kan. Kes-kes di mana kita di lapangan ni, kita boleh dikatakan agak rapat lah dengan keluarga-keluarga asnaf ni. Jadi mak ayah ni kadang-kadang sampai WhatsApp kat kita, Ustaz, minta tolonglah Ustaz, nasihatlah anak saya Ustaz. Kan? Dia dah lari rumah, sekolah tak boleh tak nasihat? minat. Memang kes-kes macam tu lah yang kami terima. Tidur rumah kawan, dah ya, berapa betul. hari tak balik. Okey. Dan tak jauh lah akhirnya Oh. ada kes anak luar nikah, mengandung. Betul. Kalau yang macam tu, Ali terus bagi dekat Hafiz ke apa? Tak adalah. Dia macam ni, kalau macam tu mungkin Ali boleh hubungi keluarga. Dia kena waris juga yang uruskan. Tetapi boleh melalui sokongan daripada zakat bantu untuk bantu dia arrangekan ke, mungkin hantar ke apa ke. Boleh, tak ada masalah pun. Mungkin kadang-kadang keluarga asnaf kot saya rasa. Kadang-kadang keluarga asnaf ni mungkin dia tak berapa nak mahir. Jadi kita bantu dia orang. Paling teruk yang ngeri-ngeri punya kes ada tak Ali? Kalau ngeri tu memang banyak lah Ustaz. Kan? Hari-hari kita berhadapan, tapi ini fokus kita kepada masalah gadis lah. Okey, gadis. Yang perempuan ni. Ngeri tu. Fikir sikit apa yang ngeri tu. Nak tahu je. Macam-macam Ustaz. Macam-macam ya. Bahaya ni. Yelah, kita di lapangan ni, maknanya saya Skot Saidina Umar ni, kita menguruskan kes-kes yang berprofil tinggi, yang melibatkan viral ni. Okey. Kita akan take action dulu, ambil kes ni terlebih dahulu lah. Dia sebenarnya SSU base-nya di HQ. Kalau di daerah dah ada pegawai dia, disebut Eksekutif Operasi Agihan Daerah. Kita ada 49 orang pegawai yang tempatkan di 9 daerah di negeri Selangor ni yang akan menguruskan hal-hal agihan bantuan zakat. Oh, banyak lah. Jadi kalau setakat Kes-kes tak dapat bantuan ke? Kes-kes tak dapat bantuan ke? Ni? Betul ke? Tak dapat bantuan, kita bagi bantuan macam-macam. Tak puas hati. Banyak pengalaman pegawai agihan di lapangan ni. Kalau kata macam contoh kes yang macam tadi tu, apa yang kita bantu mula-mula? Contohlah macam tadi dia kata, Ustaz tolonglah bantu nasihat anak saya ni. Kita maknanya apa yang kita nak bagi bantuan pada dia orang? Okey. Pertama, kita sebagai pegawai agihan zakat ni, kita fokuskan kepada kebajikan mereka terlebih dahulu. Kebajikan. Sebab apa kes ni terjadi, mungkin kita tengok balik ketua keluarga mereka. Adakah disebabkan masalah kewangan, tempat tinggal dan sebagainya. Kita akan fokuskan kebajikan mereka dahulu. Kita tengok keluarga dan ekonomi. Kita ada tawarkan bantuan kewangan bulanan, rumah sewa kalau ada tertunggak ke apa, kita bantu rumah sewa. Sekolah. Ya, bantuan pendidikan. Kalau mana yang lepasan 16 ke 17 tahun yang tak minat lagi yang sekolah, kita ada lebih kurang 10 institut kemahiran. Macam tu. Kita yang supply. Mana anak-anak asnaf ni dia boleh belajar. Kalau tak minat dengan akademik, dia boleh sambung belajar. Zakat boleh syorkan terus di ada link lah. Banyak Ustaz. Makna kita ni tawarkan banyak benda. Mana jangan ada M saja, penyakit M dia orang malas Ustaz. Untung sangat-sangat. Dah lah 10 institut kemahiran, ada lebih kurang berbelas institut IPT swasta. Kita faham kadang-kadang anak asnaf ni tak mendapat tempat yang baik atau selesa untuk dia belajar di rumah dan sebagainya. Untuk IPTA mungkin dia susah untuk bersaing dengan anak-anak yang biasa. Jadi kita tawarkan pula di kolej-kolej swasta. Ada peluang. Tu sponsor lagi. Jangan ada M tu je. Allah beruntung tu. Kalau macam tu saya pun nak register, boleh tak? Hafiz, nak tanya, dekat situ boleh datang melawat? Boleh datang melawat. Pusat ni sebenarnya antara macam tempat kami Batu Ihsan ni dah diwartakan. Dah diwartakan, memang adalah kawasan larangan. Jadi kalau nak datang melawat, bukan boleh datang on the spot sajalah. Jadi kena ada permohonan. Tapi macam tadi tanya tu, saya rasa mungkin bersangkut paut pasal keluarga kot keluarga kan? Keluarga. Okey, kalau pelatih-pelatih yang dalam tu masih ada keluarga, dia orang nak datang buat lawatan,
memang kita alu-alukan. Seminggu sekali. Sebulan sekurang-kurangnya sekali kita benarkan. Benarkah sebulan sekali? Ya, tetapi kita ada tengok kepada kelayakan lah. Contohnya apabila seorang pelatih tu baru masuk, kita ada bagi dia macam merit. Oh, merit. Mata merit tu yang melayakkan dia untuk dapat lawatan. Kita akan bagi mata merit bila dia masuk 100 mata merit. Contoh apa kerja yang dia nak kena buat? Kerja macam-macam. Okey, 100 mata merit tu nanti boleh jadi berkurang apabila dia melakukan kesilapan. Dan boleh kesilapan contohnya dia pergi ke musola untuk solat lewat. Kita boleh tolak mata merit. Kita sebenarnya merit tu kita jadikan sebagai ukuran untuk mendidik orang berdisiplin. Macam tu. Oh, kebanyakannya tak disiplin. Kalau kurang, lepas tu kita balik diorang. Kita guide balik. Kadang-kadang manusia memang takkan lari daripada buat salah silap. Kita sendiri pun sama. Kan, betul tak? Berhak untuk diberi peluang kedua. Ya, betul. Okey, di Pusat Baitul Ihsan ni sebenarnya kita penuh dengan peraturan. Jadi macam saya cakap tadi lah, macam dia macam penjara ke? Baitul Ihsan ni bukan penjara. Dia lebih baik daripada penjara. Sebab apa? Sebab kalau dibagi pilihan lah, nak masuk Baitul Ihsan ke masuk penjara. Contoh lah itu kalau hakim tanya. Tu memang ada hakim tanya lah? Mungkin lah. Mungkin. Mungkin. Sebaiknya pilihlah Baitul Ihsan. Sebab bila masuk di Baitul Ihsan, macam rekod. Kita tak ada. Macam di penjara, dia akan terjejas salah rekod dia kan. Dia ada rekod yang buruk lah. Macam Baitul Ihsan ni tak ada. Dia menggantikan hukuman penjara lah. Itulah yang sebaiknya. Macam tu. Dia maknanya kalau masuk tu tanpa perlu ada bayaran, semua ditanggung oleh lembaga zakat ini masih ditanggung. Maknanya daripada duit zakat yang orang bayar pergi kepada asnaf Ariqab. Ya, betul. Dekat situ maknanya disara. Kita sara dia, insya-Allah kita akan cuba bantu dia. Tempoh untuk pelatih berada di pusat pemulihan kami di Baitul Ihsan 6 bulan saja. 6 bulan. 6 bulan saja. Itu memang dah termaktub di dalam elemen kami. Cuma dengar-dengar dalam proses lah. Dia nak cuba lanjutkan. Itu masih lagi belum lah. Okey, katalah 6 bulan dia tak mengubah juga. Bukanlah dia tak berubah, dia cuma berubah sikit, maknanya tidak menepati SOP Baitul Ihsan. Kita setiap bulan akan adakan mesyuarat jawatan kuasa. Jawatan kuasa hal ehwal pelatih. Dia sekurang-kurangnya 2 bulan sekali lah. Kita di situ kita akan putuskan pengeluaran. Ada kes ke, disiplin ke, dan kita putuskan pengeluaran pelatih sekali. Jadi daripada situ kita akan tengok dulu dia punya prestasi macam mana. Kalau tidak mencapai dia punya kelayakan ataupun syarat minimum untuk dia dilepaskan, kita akan biasanya akan tambah. Contoh syarat minimum tu apa? Boleh ke tahu? Boleh. Macam merit lah. Ini cerita merit ya. Ini cerita disiplin merit. Merit ni paling mudah sekali lah. Paling kurang 50, tiba-tiba dia dapat contoh 40, dia tak boleh keluar. Jadi dia kena tambah. Benda kebaikan yang dia buat tu solat lagi. Solat tu memang wajib. 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 Benda-benda yang wajib dia kena ikut. Yang biasa benda-benda yang itu memang asalnya basic yang dia tak buat semasa dia di luar. Macam ni. Dia biasanya melakukan kesalahan lah, antara kesalahan-kesalahan disiplin. Hafiz sebagai eksekutif dekat situ. Jadi yang menjaga dia orang adalah perempuan. Yang di bawah Hafiz warden macam saya di bawah seksyen pembangunan pelatih, di bawah saya ni ada disiplin. Ada pegawai yang menguruskan kemasukan dan pelepasan, dan ada seorang lagi pegawai yang menguruskan pendidikan diorang. 4 orang. Dan satu lagi, saya sebenarnya dalam masa yang sama sekarang ini saya menanggung. Ada 2 tugas yang agak berat juga pada saya. Saya menanggung seksyen operasi pula. Di bawah operasi ni ada warden lah. Warden kita ada 6 orang. Warden yang 24 jam akan bersama dengan pelatih lah. Warden tu semua perempuan. Ya, perempuan, tak kala lelaki kot. Macam tak apa ni? Kalau tu syariah apa yang bahaya kalau lelaki yang jaga. Tapi yang saya lelaki. Yang lelaki bahaya. Yang cakap tadi tu apa? Yang paling terbaru apa? Kes umur 60 tahun. 60 tahun tu. Ada bukanlah baru, dah lama dah. Kes tu dah lama. Itu kes macam ibu ayam lah, macam tu lah cerita. Itu perintah mahkamah, tapi bukan di dalam Selangor lah.
Itu di Terengganu kat silap saya. Oh, dia hantar ke... Ya, macam saya cakap tadi itulah, kita dah berkolaborasi dengan Maidam. Maidam. Jadi ada OKT dia lah, orang yang kena pick up tu kan. Orang kena tahan. Orang kena tahan, orang kena tuduh ke sama lah. Okey. Dia hakim dah putuskan masuk di pusat. Jadi kita terima lah. Oh, macam tu. Tadi Ustaz kata minimum 6 bulan. Kita punya maksimum 6 bulan sebenarnya. Maksimum 6 bulan. Kalau kan maksimum 6 bulan, tetapi kita akan ada extend juga. Ada extend. Sampai bila tu? Maksimum tarik sampai berapa tahun boleh duduk dalam tu? Oh, tak adalah sampai tahun. Paling kurang pun dalam mungkin 3 bulan lah. Paling yalah kadang-kadang sebulan dan sebulan kita akan ada extend. gadis ada pun mengandung 2 bulan kan. Tak cukup. 6 bulan tu. Okey, faham. Ada juga pelatih kita yang masuk di pusat, sepatutnya tiba-tiba dalam bulan tu dia kena keluar, tapi dia masih tengah mengandung, tiba-tiba baru melahirkan anak. Okey, yang itu tu kebiasaannya kita akan baru dalam mesyuarat jawatankuasa. Kebiasaannya lah, mesyuarat akan putuskan untuk lanjutkan tempoh bagi dia betul-betul pulih baru kita benarkan dia keluar. Tak adalah kita kejam, kita pun faham. Tiba-tiba hari ni bersalin, kalau kan besok keluar. Takkan kita nak suruh dia keluar. Kan, betul tak? Jadi kita ada tempoh bertenang. Ya, tempoh bertenang untuk dia, kita bagi penambahan. Diorang ada allowance ke duduk dekat dalam tu? Setakat ni tak ada lagi lah. Tapi tak tahulah kalau zakat nak bagi ke saya tak tahu lah. Tanya pembayar zakat lah. Kalau orang tanya pembayar bayar zakat, maknanya bolehlah kita salur banyak lagi. Kalau dia orang menyumbang banyak, boleh dipertimbangkan tu boleh lah. tahu tak kos operasi tu berapa dekat Baitul Ihsan tu? Kalau pusat ni bukannya main ribu-ribu lah. Ratus ribu. Ya, betul. 300 ribu. Dalam setahun untuk Baitul Ihsan, kita memang diperuntukkan juta jugalah. 2 juta. Lebih kurang 2 juta lebih ke atas lah, macam tu. Itu sebenarnya termasuk dengan aktiviti-aktiviti. Okeylah, maknanya di bawah Asnaf Al-Riqab. Ya, betul. 2 juta lebih. Bayangkanlah kalau tak ada orang bayar zakat. Macam mana nak mengoperasikan ya, benda tu? Betul. Itulah macam-macam NGO kadang-kadang dia orang mungkin ketandusan yang kat situ tu lah. Tapi alhamdulillah Baitul Ihsan ni di bawah MAIS, lepas tu sumber memang peruntukan daripada zakat. Mudahlah kita nak. Katalah macam kami di Lembaga Zakat Selangor, kita ada kutipan zakat, kita banyak deal dengan company kan. Kalau kata macam contoh, pihak company dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, kami nak melawat rumah lindungan macam ni, boleh tak?" Boleh sangat-sangat. Kami memang alu-alukan. Oh ya ke? Maknanya kalau macam contoh dia nak bantu daripada segi keuangan ke, boleh ke? Boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Oh, boleh. Okey. Boleh, tak ada masalah. Benda yang baik kot. Dia pun niatnya pun baik kan. Maknanya boleh ziarah pelatih dekat dalam tu? Boleh. Tapi macam biasalah. Nak masuk macam tadi saya kata kan. Kena buat permohonan lah. Kena buat permohonan. Kalau macam yang tadi kata tu, mungkin permohonan kena hantar dulu ke ibu pejabat lah. Faham. Nanti kita ni di pusat ni menerima je. Okey. Memang mengalu-alukan sangat lah. Okey. Faham. Macam Ali, bila macam kes-kes kan anak-anak yang bermasalah ni, kalau macam contoh, ada tak tim SSU ke atau Ustaz Ali sendiri yang pergi buat report polis ke? Macam dia pun tak tahu, dia jam, dia tak tahu nak buat apa dengan anak dia ni. Ada tak macam dah berdepan dengan tak ada, kita kena report polis, ada tak? Kita sendiri yang ambil tindakan. Dia kalau kalau gadis-gadis yang bergantung kepada kes lah. Kalau dia ni ada terlibat dengan jenayah, kita akan report apa kebaikan untuk dia. Sebab kita kena lihat impact dia kalau kita kita report polis. Sebab kadang-kadang diorang ni ada anak. Contoh saya ambil kes, kalau seorang ibu ni mempunyai masalah ketagihan dadah. Ni the real case, the real story. This is the real case. And then masalah ketagihan dadah dan mempunyai berapa orang anak, 2-3 orang anak, dan anaknya tu kalau maknya ditangkap, anak-anak akan duduk di bawah Akta Perlindungan Kanak-kanak JKM. Jadi anak-anak dia tu akan dipisahkan lah, mana asrama lelaki, mana asrama perempuan. Bergantung Ustaz. Saya sebab apa kadang-kadang saya ni kita semua bapa, kita kesian pula nak biarkan mak ni dipisah. Kalau saya tengok keadaan, kalau anak dia masih terjaga makan minum pakai dia,
kita mana pihak saya akan sentiasa turun ziarah. Walaupun Keep mak in ayah touch, tadi tu kan? okey, walaupun mak ayah dia tu penagih. Kita Ya. tahu dia tu memang Kita- ayah dia kena tangkap ke macam Kita tu? perlukan kolaborasi dengan penduduk dengan mana dengan bagian surau jatuh kuasa penduduk untuk sama-sama kita tengok lah. Oh, itu maknanya sekarang ni yang mak ayah dia tak tangkap tapi mak ayah dia penagih. Macam tu kita kena kecam lah. Ada juga yang saya pernah saya dah tak tahan sangat. Saya tengok sampai anak-anak tergabai. Yelah bila saya datang, saya bawa roti, anak-anak dia makan sungguh-sungguh. Sedih Sat. Laparan Tu ada anak kecil Sat. Yelah. Sampai hati biar macam tu. Jadi ha. saya terpaksa juga saya report dengan AADK. Okey. Oh. Itu AADK akan buat pemantauan dan dia akan ambil tindakan lah. Dan anak-anak tu memang saya ada tak ada waris, mana nenek dia tak ada, lepas tu, makcik yang kalau yang tak nak sana? ambil JKM. JKM JKM akan ambil. Oh, ambil lah. Itulah Oh, ya ke? macam tu Ustaz. Kita pun sebenarnya ada sebut pasal JKM tu, ada juga JKM yang menghantar dia orang punya kes ke Batu Ihsan. Adalah. Oh, ada. Kalau yang ada waris tu tak apa Ustaz. Masalahnya tak ada waris tu. Kan kesian dia akan dipisahkan duduk di rumah pelindungan kanak-kanak lah. Oh, ya ke? Oh, Sampai ada keluarga angkat ke macam mana? Bergantung kepada JKM tu, tindakan JKM untuk mencari keluarga angkat baru ataupun mana tahu ada waris nenek dia, makcik dia akan untuk menjaga. Jadi kat situ Pak Zakat kalau dia dah duduk dalam keluarga angkat, kita akan tengoklah kebajikan anak-anak tu. Dan kita akan pastikan mereka mendapat pendidikan, belanja pakai secukupnya. Maknanya kalau lepas ni dah tahu Hafiz punya cerita, maknanya dah boleh handle Hafiz. Ya, sama lah. Kita lebih kurang sama. Maksimum boleh masuk dekat dalam Baitul Ihsan tu berapa ramai? Kalau nak ikutkan kita punya capacity lah. Kita ada double decker setakat ini. Tapi macam dalam proses untuk dijadikan single je sebab Ya ke? tengoklah untuk keselamatan. Tapi buat masa ni dalam 60 lebih tu boleh lah kita terima. Ya. 60 lebih kat atas 68 macam tu lah. Kalau ikut kapasiti katil double decker dalam 68 macam tu. Ustaz, kita mungkin ada yang tertanya nak tahu gambaran dekat situ, mungkin dapat bilik ke ataupun duduk dom ke macam mana tu Ustaz? Kita bukan dom. Kita bukan dom, kita macam rumah. Macam hotel, bukan? Hotel ada aircon, dia tak ada. Yang Dia ini tak ada memang aircon, dia tak ada win. aircon. Okey, sebab okey. hotel Kena best. beritahu Tapi rumah, dia macam rumah lah, rumah dalam satu bilik dia bercantum-cantum, dia double kembar lah. Okey. Dalam satu rumah tu dalam ada beberapa bilik lah, dalam 1-2 bilik lah. Tapi maksimum saya rasa tak sampai 2, 4, 6, 8. Mungkin dalam 10 orang boleh lah kot. 10 ke tak, dan crowded sangat jenuh lah. Kalau kata ada penghuni yang dah bersalin kat situ, Okey. anak ni duduk sekali ke atau anak dia akan Dia dipisah? macam ni, di Baitul Ihsan kita dah bagi satu bilik tu contoh dengan tag nombor lah, contoh bilik ataupun rumah 868, 865 macam tu kan. Kita dah khususkan ada 1-2 buah rumah lah lebih kurang untuk macam pelatih-pelatih kita yang dah berpantang. Kita memang ada space khaskan untuk diorang. Kita di pusat tu pun kita ada taska. Dia orang tak bergaduh ke? Kalau macam contoh dia masuk ni, aku tak kenal kau jangan masuk bilik aku. Contoh. Oh, tak ada. Itu dah menjadi satu kesalahan dan itu pegawai disiplin akan ambil tindakan dan itu boleh menyebabkan merit diorang dikurangkan. Itu jadi salah satu kesalahan lah bergaduh. Itu dah adalah satu kesalahan. Kesalahan disiplin bergaduh. Okey, pegawai pun ambil tindakan. Ada aduan, ambil tindakan. Kebanyakannya yang masuk tu agak memberontak tak? Kalau saya kata tak memberontak, menipu pula kot kan. Kebiasaannya mula-mula masuk tu memanglah dia orang tak nak masuk pun kalau boleh. Tapi kita bila seorang pelatih tu masuk, kita tak terus pelatih, kita bagi pelatih tu terus join bersama-sama pelatih lain. Kita akan bagi kuarantin dulu. Kuarantin selama 14 hari. Warden-warden yang di bawah Hafiz, warden-warden ni memang warden-warden yang memang betul-betul ada sertifikat, yang betul-betul terlatih untuk handle diorang, atau ada satu agensi lain yang okey 14 hari ni awak kena duduk dengan satu orang ni macam tu. Oh, tak ada. Kita tak ada macam polis askar ke tak adalah. Tak adalah. Cuma kita memang ada khas
khaskan rumah atau khas rumah lah untuk yang kuarantin lah. Tapi dalam masa yang sama kita ada juga hantar guru-guru untuk mengajar. Sebenarnya di Baitul Ihsan ni kita memang ada guru-guru pembimbing. Mengajar dia orang. Fardu Ain. Ya, fardu Ain, ada guru kawat. Guru kawat. Setiap satu tu asing-asing lah. Kita ada lebih kurang kalau tak silap saya dalam 20 guru ada kot, dalam macam 20 lebih ke 20 macam tu. Kita ada 20 guru yang kita dah tetapkan, yang mungkin dia akan pengkhususan untuk subjek yang ni. Dan kita ada juga guru-guru tuition sebenarnya. Kita ada guru tuition. Tuition ni lebih khusus untuk pelatih-pelatih kita yang semasa yang masuk ke situ, mungkin tahun semasa dia ada ambil peperiksaan. Contohnya macam SPM. Baitul Ihsan ni juga sebenarnya kita dah daftarkan sebagai pusat peperiksaan. Okey. Pusat peperiksaan. Ada ramai yang tak tahu kan? Betul tahu hari. Podes yang tak ambil SPM lagi lah boleh ambil kat dalam situ. masa yang sama dia ada buat kes, buat hal kan. Keluarga hantar. Keluarga jangan risau. Kita Baitul Ihsan ni memang dah register sebagai pusat peperiksaan. Dan periksa pun di dalam tu nanti. Kalau dalam tempoh tu dia masih lagi berada di situ lah. Kita akan uruskan peperiksaan dia. Kita ada uruskan tuition. Jadi family jangan risau lah. Kalau tadi untuk budak bawah 18 tahun yang masih bersekolah untuk ambil SPM macam mana pula kalau minta maaf Ustaz, boleh saya bertanya Boleh. apa program development career atau kolaborasi dengan mana-mana ialah dengan syarikat untuk menyediakan peluang pekerjaan untuk pelatih-pelatih kalau lepas dia dah tamat latihan dekat Baitul Ihsan ni. Okey. Nak bagi tahu lah sebenarnya kita di Baitul Ihsan ni bukan setakat macam kelas-kelas fardu ain saja yang kita ada kan. Kita ada kelas kemahiran juga. Kita ada kelas kemahiran. Kita ada kelas kemahiran jahitan, masakan, dan satu lagi craft tangan. Dan kita ada berkolaborasi dengan college community lah. College community. Dia ada bagi apa macam CJ transcript daripada college community. Ada tak yang diorang jadi alumni? Maknanya dia orang pun dah keluar. Ada. Macam ramai. program alumni kita memang ada. Program alumni ni diuruskan oleh kaunselor kita lah. Kita ada kaunselor. Kaunselor dalaman Kaunselor ke daripada luar? Lantikan Mak sendiri. Memang dia ada sertifikat lah. Alright. Berapa orang? Setakat ni seorang je lah. Okey. Seorang. Dia yang akan menguruskan macam program-program alumni semua. Memang kita ada setiap tahun. Memang ramai lah. Kita punya Maknanya proses. kalau 6 bulan orang tu keluar, lepas tu nanti yang baru masuk, maknanya yang selepas 6 bulan keluar tu dia orang jadi alumni tetap lah. Ya. Jadi kaunselor ni pun dia macam kita ada satu di Baitul Ihsan ni kita ada 4 section sebenarnya. Kita ada section counselling. Okey. Section pentadbiran pengurusan Okey. Section operasi tadi yang moden dan satu lagi section yang saya ni section pembangunan pelatih. Jadi section counselling lah yang akan menguruskan macam alumni, program-program yang berkaitan tentang alumni lah semua. Okey. Sekarang ni Hafiz kata tadi Ali tanya kalau yang orang tu ke mana hala tuju sekiranya kalau dia pandai. Contohlah kalau dia dah tak pandai, memang dia ni adalah belajar apa pun tak masuk, yang tu apa jadi? Ke biar ke apa? Setakat ni yang itulah yang kita berkolaborasi dengan college community. Kita pernah ada pelatih kita yang menyambung pengajian di college community. Dia orang memang mengadu-adukan. Tapi masuk college community orang tahu tak dia tu bekas dia situ? Kita tak ada highlightkan benda tu. Benda tu macam privacy bagi mereka dah sebenarnya. Tak tahu kalau dia sendiri highlightkan, kita tak tahu. Tapi kita pelatih-pelatih kita di dalam ni kita memang privacykan lah. Kita kalau ada buat program pun kita memang sebenarnya dalam Baitul Ihsan ni penuh dengan aktiviti, termasuk juga program-program yang kita rancang dan juga program-program luar yang kadang-kadang ada permintaan daripada luar. Jadi kita nak pelbagaikan, jadi ada permohonan daripada luar untuk adakan program bersama pelatih kita memang terima, tak ada masalah. Macam yang tadi yang saya cakap tadi lah. Kan? Maknanya ialah dia dipanggil English dia correction lah, pembetulan. Maknanya bukanlah semua orang ni kena fikir dalam mindset tu penjara. Dan inilah kalau Hafiz, inilah peranan zakat. Sebab orang pun ramailah juga tanya
Dia kata duit zakat ni pergi mana kan. Cuba bayang saya ambil 2 juta lah kata asnaf untuk asnaf Arikop. Sekarang ni orang yang bayar zakat dekat lembaga zakat Selangor ada 400,000 lebih. Kita kutip lebih kurang dalam 1 bilion tahun lepas. Katalah tahun ni kita masih tengah mencari lagi ni. Kami baru ada kurang dalam 750 juta. Banyak. Keperluan untuk asnaf fakir miskin saja 600 juta kami perlukan setahun. Contoh orang kurang-kurang bayar, asnaf Arikop ni siapa nak bantu? Kena ni lah. Takkan Hafiz kena pergi kerja tak? Masya Allah. Dan untuk maklum menali ini referee sepak takraw STL. Alamak. Saya tak pandai Boleh lah buat viral takraw. kan. Alamak. Tak benda baik. Okay. Bukan benda tak baik. Maknanya dalam pada dakwah tu dekat sukan pun boleh dakwah. Ya, betul. Rupanya dia ni dalam pada pengadil tu banyak bakti dia jaga orang-orang bermasalah. Adil ni mungkin sedikit orang cakap kata-kata nasihat lah pada untuk anak-anak di luar yang mana keruntuhan akhlak sekarang ni banyak. Mungkin bolehlah bagi tips apa yang perlu diorang buat, apa yang mak ayah punya peranan, mungkin boleh share sikit lah. Pada saya penting sekali mak ayah kena ambil berat tentang pertamanya adalah solat lah. Solat kepada anak. Yelah, kadang-kadang saya ni berpengalaman lebih 10 tahun dah. Kita dah biasa dah pergi rumah orang. Kadang kita tengok rumah pun kita dah tahu dah, Ustaz. Ini orang ni jenis jaga solat atau tak jaga solat ni. Kadang-kadang kita tengok saja kita dah tahu tengok dah. Parent ni. Sejadah tak ada. Kadang-kadang kenapa kita dengan kotornya, saya minta maaf lah. Okey. Kadang-kadang kita yang That's datang, the reality. saya pun tercakap, mana saya nak duduk bersila ni? Macam mana kebersihan tu tak ada. nak solat tu kan? Kita boleh tengok, kadang kita tengok bilik dia boleh. Itulah ibu bapa agama kan terap dalam rumah. Jaga solat jemaah. Itu Bawa kisah-kisah Nabi, macam mana orang tabligh dia bawa kita taklim, ceritakan kepada anak-anak kita kisah para sahabat, hidupkan agama dalam rumah tangga. Kena ada agama dan dulu. Pada adik-adik, please check balik dengan siapa kita berkawan. Banyak kalau kawan-kawan yang terlalu mengarut tu, tinggalkanlah. Carilah kawan-kawan yang boleh membina kerjaya, boleh membina masa depan adik-adik. Tapi itulah. Susah juga diorang ni. Sambung belajar. Mana anak-anak asnaf ni sambung belajar. Belajar, jangan tekat SPM tu nak sibuk nak cari kerja. Kau boleh belajar. Sebab apa? Zakat bagi peluang yang banyak. Dia orang tak guna peluang yang ada, sebenarnya rugi sangat. Minta maaf Ustaz, kadang-kadang di negeri-negeri lain ada bantuan ni tidak sama seperti di Lembaga Zakat Selangor. Di LZS kita bagi orang kata kolej-kolej swasta, IPTA apatah lagi, memang kita bantu. Kolej swasta ni memang tak nak je sambung belajar. Kolej atau kita ada diploma, ada degree, bukan kita untuk jadi pandai semata, tapi dia membina cara kita berfikir. Ada bezanya orang yang tak belajar dan orang belajar. Cara berfikir itu penting untuk mematangkan kita untuk kita cabaran di luar sana. Okey, setuju. Saya setuju dengan mungkin kalau di Baitul Ihsan dan mungkin kalau pada mak-mak atau ayah-ayah yang nak menghantar anak ke kan, dalam pada situasi sekarang ni, apa cadangan atau pandangan Hafiz lah? Kalau nak ikut pandangan saya lah, kebanyakan kes-kes di Baitul Ihsan ni sama je macam Ustaz Ali cakap tadi tu lah. Dia sebenarnya daripada fardu ain sebenarnya. Agama tu sebenarnya sendiri. Keluarga tu sendiri tak mengamalkan kebanyakannya lah. Agama tak diamalkan. Jadi sebab itulah berlakunya porak-poranda dalam keluarga. Itulah salah satu puncanya remaja-remaja, anak-anak ni yang terlibatlah dengan jala sosial ni. Jadi kat situ saya menyerulah pada diri saya jugalah. Kita semua, kita ni pun keluarga betul. Sama-sama lah kita inilah, jagalah agama kita, jagalah tiang agama kita. Betul tu, solat tu adalah tiang agama kita kan. Jadi jagalah sebaiknya. Memang kebanyakan mereka
Antaranya solat. lah, kebanyakan solat dia orang tak jaga kebanyakannya. Okey. Jadi kat Masuk situ baru nak belajar. Ya, ada yang macam tu juga. Dekat situ baru dia solat. Pun ada selalu macam Ya. tu. Ya saya. Allah. Tapi insyaAllah kita akan bantulah mereka. Cuma saya pun pesan juga kepada pelatih-pelatih, okey nanti kalau kamu dah keluar, mungkin keluarga kamu, mungkin keluarga dia sebelum ni kurang menjaga solat. Jadi buktikanlah, tunjukkan yang kamu ni boleh bantu keluarga kamu sekali lah. Okey. Sekali lah. Okey. Adakah dia orang tu macam malas? Kalau di dalam tu semuanya memang dia kena ikut lah kan. Okey. Dia faktor utama memang keluarga, kebanyakan pelatih terjebak dengan jalan-jalan sosial ni lah. Tak nafikan juga sebenarnya faktor macam tadi lah, kawan-kawan. Faktor kawan juga memang peranan utama jugalah menyebabkan diorang masuk di pusat. Dia orang dah masuk tu, kawan-kawan tak boleh datang lah. Oh memang tak boleh. Makwa kita tak benarkan ya. ya. Dalam lawatan tu, macam tadi saya dah cakap kan, macam lawatan kan, kita sebenarnya hanya benarkan waris yang terdekat saja untuk merawat. Macam mak ayah, adik-beradik atau nenek saja. Yang terdekat saja kita benarkan, pak makwa ke tunang ke kita tak benarkan. Okay, katalah kalau macam contoh saya bawa satu syarikat datang, boleh diorang boleh interview diorang, boleh lah. Boleh. InsyaAllah tak ada masalah. Sebab kita pun ada juga daripada luar yang itu macam lebih kurang macam buat kajian kot Dia bukan buat kajian, Buat macam untuk dia nak buat lawatan dan dalam pada masa yang sama diorang nak bantu. Dia nak boleh bagi tak sumbangan ke. boleh tak ada masalah. Macam biasalah ikut prosedur je lah. Takut nanti masuk, diorang ni tak boleh nak ditemu ramah. Tapi kena ikut peraturan yang kami dah tetapkan lah, macam menjaga privacy. Macam kita ada buat program pun, kita gambar-gambar, kita tak highlightkan gambar pelatih kami. Macam kalau nak ambil gambar, mungkin di bahagian belakang ataupun belakan, macam tu lah. Kita memang banyak dengan program. Jadi gambar-gambar tu memang banyak. Okey. Jadi terima kasih Cik Hafiz dan rakan saya ni daripada Baitul Ihsan dan Ustaz Ali daripada SSU Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. PM Tepi. Assalamualaikum.